Okay, the recording is started. Okay, hari ini kami akan mengadakan satu sesi interview dengan Miss Fatimah. Tujuan interview ini adalah untuk mendapat pendapat Miss Fatimah terhadap isu artificial beauty. Sebelum kita mula sesi interview, saya akan ada teammate saya, Huyu atau Cinggi untuk menjelaskan konsep artificial beauty. Okay, so basically artificial beauty dalam definisi itu ialah semasa kita adakan ubah soy ataupun memperbaiki paras muka kami, dan artificial beauty itu merujuk kepada hasil kecantikan selepas pengubahsuaian tersebut terhadap kuda badan kita. So, tindakan yang biasa didapati untuk mencapai artificial beauty ini boleh didapati macam pembedahan plastik, suntikan kecantikan seperti botox dan hyaluronic acid yang biasa kita jumpa, ataupun ortodontik iaitu rawatan pembetulan gigi yang biasa banyak orang akan buat, ataupun yang paling common bersolek iaitu yang kita orang perempuan akan buat biasa. So yang itu adalah definisi untuk artificial beauty. Okay, bagi saya terangkan lagi satu kali dalam bahasa Inggeris. So in short, artificial beauty is makeup and also plastic surgery, but its definition is really pretty wide. It also cover about makeup and also orthodontics, the teeth arrangement, yeah, etc. So anything that's related to create a beauty artificially through any method is considered artificial beauty. Okay, so sekarang kita akan mula sesi interview. So soalan pertama, apakah pendapat anda mengenali artificial beauty dari perspektif peribadi? Okay, so bismillah. So pendapat saya bagi artificial beauty ni adalah merupakan macam salah satu cara ataupun method yang mereka guna untuk tambahkan lagi confidence diri diorang. So means okay, macam naturally mereka rasa mereka tak yakin dengan apa yang mereka ada, so they have to do some artificial beauty untuk tambahkan confidence diorang. So macam tadi yang you cakap yang makeup, botox, so that is common punya artificial beauty lah, and paling ekstrim lah untuk diorang nak nampakkan confidence diri diorang tu adalah dengan buat pembedahan plastik. Yeah. So for me that is the artificial beauty. Dan para pendengar, apakah yang mendorong satu orang pergi melakukan pembedahan plastik? Satu pembedahan yang akan membuatkan satu kematian satu orang. Okay, so dia ada beberapa faktor tau macam mana orang boleh terdorong untuk buat pembedahan plastik ni. First, biasa kena bully lah. Dia punya appearance tu selalu kena bully. Okay, tu memang sampai satu masa dia macam efek psikologi ataupun cara pemikiran orang sampai dia rasa memang aku kena buat pembedahan plastik. Okay, so tu satu, kena bully. And yang kedua, dia terikut trend, which is pernah satu masa trend hidung kecil, hidung kecil lebih mancung. So dia kata okay, I have to follow this trend sebab yang tu orang nampak cantik. So itu pun salah satu penyebab kenapa. And then yang ketiga, which is dia rasa apa yang dia ada tu tak cukup, macam tak boleh, tapi dia nak buat secara remedy ataupun naturally dia tak boleh nak achieve kan. So dia kena buat pembedahan plastik. So tu normally the common factor lah. Dan saya bagi kamu satu situasi dan kamu cuma fikirkan lah, kalau satu orang dia perlu dia menghadapi kemalangan jalan raya dan dia ada kencernaan atas muka dia, dan dia perlu menjalankan pembedahan plastik kerana masalah itu, dan apakah pendapat anda terhadap situasi macam ni? Okay, so bagi saya kalau kalau kemalangan tu menyebabkan sampai dia punya rupa tu dah bukan macam dia yang sebenar, so for me it is macam legal lah untuk dia buat pembedahan plastik tu kan. Sebab dia macam, bayangkan tiba-tiba ada hidung daripada tak ada hidung kan. So macam for me legal lah untuk dia buat pembedahan plastik. Ada reasonable lah kenapa dia buat pembedahan plastik. Tapi kalau macam
macam nak luka sikit-sikit je for me. Tak perlulah nak buat pembedahan plastik tu. Okay, then seterusnya saya ingin mendapatkan pandangan anda tentang agama anda, pandangan agama anda terhadap artificial beauty. Bolehkah istilah Islam menerima artificial beauty? Okay, Islam sangat menitik beratkan kekemasan. Okay, so kekemasan ni dia dah termasuk dalam kecantikan, cara orang pandang kita, appearance kita. So daripada situ, artificial beauty dia tengok juga dari skop yang mana. Kalau pembedahan plastik, tengok juga dia punya faktor. Kalau macam tadi kemalangan sampai kita dah tak kenal muka dia siapa, okey, dalam Islam boleh dibenarkan macam tu. Bukan sebab dia untuk mengubah ciptaan Tuhan, tapi sebab dia nak macam mana, dia nak dapat diri dia sendiri. Macam tu. So yang kedua, kalau untuk kesihatan boleh lah. Yes, betul. Kalau untuk kesihatan boleh. So yang kedua, macam makeup. Okay, so makeup sebabkan kekemasan diri. So lagi satu sebab nak meyakinkan diri sendiri. Sometimes orang tak yakin nak keluar macam tu je, macam natural beauty. Orang kata natural beauty lah kan. So sometimes orang tak yakin nak keluar macam tu je. So dia macam okay, I have to put some makeup macam tu kat muka. So benda tu boleh, tapi jangan sampai berlebihan lah. Macam jangan ada intention macam you makeup sebenarnya you nak catfishing orang. Tak, itu dalam Islam tak benarkan lah, sebab nak elakkan something bad happen lah kan. So artificial beauty boleh, tapi kena ada limit lah. Macam you punya niat apa, you punya niat apa, you nak buat apa kalau you buat artificial beauty tu. Macam tu. So dalam pandangan anda plastic surgery atau makeup actually okay, just jangan terlalu lampau. Yes, betul. Dan seterusnya, apakah pandangan keluarga atau kawan anda terhadap artificial beauty? Bolehkah mereka menerima ini? Okay, so macam mostly lah, macam kawan, diorang more to like perempuan lah normally, makeup. So benda tu sekarang kalau kita tengok, benda tu tak boleh lari lah. Tak boleh lari daripada girls punya things. Memang kena ada makeup. Even sikit pun macam kena ada. So for me itu boleh, asalkan sebab nak build confidence. So tak salah lah benda tu. So that is my opinion from my friends. Kalau my family, same. Cuma jangan terlalu ekstrim sampai sampai ubah rupa you yang sebenar. So itulah opinion from them. Then the second last question, sedangkan anda menjual produk skincare. Jadi kami ingin tahu apa pendapat anda terhadap itu pesolek atau alat-alat solek macam makeup produk. Apakah pendapat anda? Pendapat dari segi macam mana? Dari apakah faktor mereka mau bersolek? Boleh pergi beli itu skin makeup produk yang sangat mahal. Dan some produk even can merosakkan skin mereka. Okay, so kalau ada beza tau, macam produk yang mahal and selamat, produk yang murah and selamat, produk murah tapi tak selamat, produk mahal dan tak selamat. Okay, dia ada beza. So untuk yang macam biasa orang nak beli skincare ni, of course diorang nak rawat diorang punya muka, especially yang ada masalah acne, masalah biasalah yang kita tengok kan. So yang menyebabkan diorang boleh beli skincare yang tak selamat, which is ada mercury, sebab diorang nak result yang cepat. Okay, normally kita tengok iklan, dia jual skincare. Orang tu dah cantik dah. Sepatutnya orang tu kena iklankan orang yang ada problem tu. And then macam kita buat real testimony lah kan. So daripada situ orang boleh nampak, okay, produk ni berkesan and selamat. Tapi disebabkan banyak iklan pakai memang yang orang dah cantik, so orang akan rasa macam, okay, produk ni boleh lah buat jadi macam orang tu. Sedangkan orang tu tak pakai pun produk yang dibeli tu kan, yang diorang jual. Yeah. So
Ya, sebab diorang nak kesan cepat je. Normally memang sebab diorang nak kesan cepat. Then saya sudah tak ada soalan. Then how about you guys? Nak tanya kan, kalau untuk Tima, you sendiri boleh accept alat solek, apa budget setiap bulan yang you spend? Oh, budget. Normally I will beli skincare yang tak mahal, tak murah tapi boleh tahan lama. Yang tu. And especially kalau dalam pencarian kosmetik ataupun skincare, kena tahu dia punya expiry date. Sebab itu yang kalau you guys pakai benda yang dah expired, dia akan effect lah dekat barrier skin kulit kita kan. So budget, sebab I tak selalu shopping makeup, sebab I selalu beli yang barang yang boleh tahan lama even though I pakai hari-hari. So macam once beli tu like 100 something lah untuk my makeup macam tu. Kalau yang 100 something tu biasanya tahan berapa lama? Yang tu kalau I pakai daily tahan dalam 2-3 bulan lah kalau daily. Tapi kalau macam just nak pakai untuk event, untuk tu like tahan 6 bulan, 8 bulan juga. Tima kan penjual apa tu produk skincare kan. So selain expiry date, apa lagi yang kena, you rasa kita kena alert masa beli apa-apa? Okay, so selain expiry date, you guys kena tahu dia dapat kelulusan daripada FDA Food and Drugs Administration. Okay, tu biasa international punya produk. Yang tu korang kena tahu. Lepas tu kalau macam Malaysian local punya produk kena ada KKM registered. Yang not tu state diorang kan. So yang tu korang kena tahu. And then check ingredient dia sama ada mercury ataupun tak. Normally kalau beli produk yang wangi sangat, itu korang kena suspect sama ada dia ada mercury ataupun tak. Sebab normally dia akan hide bau, produk yang wangi-wangi ni dia akan sorok bau mercury tu. Sebab mercury kan busuk kan, besi. So dia akan sorok dengan wangian tu lah. So 3 benda tu penting lah untuk korang, untuk semua ambil tahu macam mana nak pilih skincare. And Huyu, ada soalan lagi? Ada. Okay, so kita sudah telah soalan. So saya ingin ucapkan terima kasih kepada Miss Fatimah sebab saya memang belajar banyak dari dia knowledge sharing daripada dia macam KKM, I pun tak tahu skincare produk yang terlalu wangi akan ada konten mercury macam tu. So thank you for Miss Fatimah attending this interview. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. See you. See you. Thank you Bye. sebab ajak untuk interview ni. It's okay. Thank you. Thank you.